Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membincangkan tentang impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pembelajaran dan pengajaran iaitu PDP kepada murid-murid di sekolah. Perbincangan kita pada hari ini disertai oleh 3 orang panel iaitu yang pertama Saudara Syamil, yang kedua Saudara Hakimi dan yang ketiga ialah Saudara Saiful. Baiklah, sebelum kami meneruskan agenda seterusnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada penyelaras kami kerana memberi peluang kepada kami untuk menjalankan tugasan ini. Baiklah, secara amnya kita dapat tahu bahawa teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah satu istilah untuk teknologi maklumat yang menekankan peranan komunikasi bersatu serta penyepaduan telekomunikasi komputer serta perisian perusahaan, perisian tengah, penyimpanan dan sistem audio-visual yang diperlukan yang membolehkan pengguna mengakses, menyimpan, menghantar dan memanipulasi maklumat. Baiklah, dalam era ledakan maklumat ini, teknologi maklumat dan komunikasi atau ICT ini amat penting kerana teknologi ini telah menguasai global ini dengan berleluasa. Hal yang demikian dibuktikan apabila hampir setiap saat orang menggunakan teknologi ini dan dengan teknologi inilah mereka dapat mengetahui pelbagai maklumat menggunakan hujung jari sahaja. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi ini telah mendatangkan banyak kebaikan dalam semua bidang, termasuklah bidang pendidikan. Bidang pendidikan juga tidak ketinggalan daripada penggunaan teknologi ini. Teknologi maklumat dan komunikasi telah diintegrasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan memainkan peranan yang penting terutama dalam penyampaian maklumat dalam sistem pembelajaran semasa kepada pelajar di universiti awam oleh para pendidik. Keperluan seperti ini penting untuk selaras dengan kemajuan era pada masa kini iaitu era digital di mana para pelajar cenderung untuk berfikiran lebih kreatif dan inovatif. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran ini juga dapat meningkatkan hasil kerja para pelajar yang berkualiti tinggi dan baharu. Okey, terdapat beberapa pandangan tokoh yang mengatakan bahawa teknologi berfungsi sebagai perantara antara guru dengan pelajar. Teknologi media ini merupakan salah satu medium perantaraan antara satu sama lain untuk menyampaikan maklumat. Teknologi media ini dapat menjadi alat bantu mengajar pensyarah di universiti awam yang berkesan dalam meningkatkan kualiti pembelajaran dan prestasi para pelajar. Baiklah, sekarang kita balik kepada agenda seterusnya. Sebagaimana kita tahu, sekiranya penggunaan teknologi digital ini berada di hujung jari saja, sudah tentu ia akan mempunyai kesan-kesannya. Oleh itu, saya menyebut panel yang pertama, Saudara Muhammad Syamil, untuk menerangkan apakah kesan positif ataupun kebaikan yang dapat sekiranya kita menggunakan teknologi digital ini. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya topik yang kita bincangkan ini sangat-sangat menarik dan sangat perlu untuk masa kini. Pada pendapat saya terdapat pelbagai impak positif penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Antara impak positif yang sangat jelas kelihatan adalah teknologi digital dapat meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran kepada murid. Hal ini kerana dengan penggunaan teknologi digital pada hari ini membolehkan para guru menyampaikan ilmu dengan lebih kreatif dengan pelbagai cara dalam teknologi digital. Hal ini demikian para guru dapat menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif dan efektif yang sangat mudah menggunakan aplikasi teknologi digital seperti Canva dan PowerPoint. Kerana aplikasi digital ini telah menyediakan pelbagai template yang menarik dan efektif untuk digunakan oleh guru-guru dalam menyampaikan ilmu kepada murid-murid dengan berkesan. Dengan menggunakan elemen warna dan gambar yang sangat menarik perhatian murid-murid sesuai dengan arus kemodenan pada hari ini. Kesannya adalah penggunaan aplikasi teknologi digital dalam menghasilkan bahan bantu mengajar yang menarik kepada murid-murid akan memupuk rasa ingin belajar yang sangat tinggi.
dalam kalangan murid-murid sekaligus menjamin keberkesanan dalam pembelajaran murid-murid. Selain daripada itu, dengan adanya teknologi digital pada hari ini, murid-murid dapat mengakses pelbagai maklumat yang hendak dipelajari dengan sangat mudah dan meluas hanya di hujung jari sahaja. Hal ini dikatakan demikian dengan adanya teknologi digital pada hari ini, murid dapat mengakses maklumat daripada pelbagai sumber dalam media masa pada bila-bila masa dan di mana jua. Pelbagai sumber rujukan dapat dirujuk oleh murid-murid. Dengan adanya teknologi digital ini, murid tidak hanya terhad merujuk kepada guru dan buku-buku di perpustakaan sahaja. Murid dapat mengakses di pelbagai media masa. Murid-murid dapat membuat rujukan di dalam pelbagai aplikasi teknologi digital pada hari ini, seperti aplikasi Google, Instagram, TikTok dan YouTube. Hal ini kerana terdapat pelbagai rujukan disediakan dalam aplikasi teknologi digital pada hari ini. Antaranya, terdapat ramai guru-guru dari seantero dunia memuat naik video pengajaran serta penerangan yang sangat kreatif dengan pelbagai cara yang digunakan untuk dijadikan rujukan oleh murid-murid. Tambahan pula, dengan adanya rujukan dalam aplikasi digital ini, murid-murid bukan hanya terhad untuk mengakses sekali sahaja, malahan dapat dilihat berkali-kali untuk mendapatkan kefahaman yang mantap. Walau bagaimanapun, guru-guru mestilah membimbing murid dalam membuat rujukan di media sosial. Dalam pada itu, penggunaan teknologi digital juga sangat memberi impak positif yang sangat besar di musim pandemik ini. Para guru dan murid tidak perlu khawatir kerana teknologi digital pada hari ini telah menyediakan platform yang sangat membantu mengatasi masalah aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Seperti sedia maklum, di musim pandemik ini kita terikat dengan pelbagai SOP. Hal ini dikatakan demikian. Aplikasi digital seperti Google Meet dan Zoom membolehkan murid-murid berinteraksi seperti bersemuka dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Ianya bukan sahaja dapat mengelakkan diri daripada penyakit-penyakit yang amat berbahaya ini, malahan ia menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Buktinya, grade purata peperiksaan SPM pada tahun 2020 lebih tinggi daripada peperiksaan pada tahun 2019, di mana kita sedia maklum bahawa peperiksaan SPM tahun 2020 adalah kebanyakannya proses pembelajaran dan pengajarannya berlaku secara dalam talian. Jadi apabila carta ini keluar dan membuktikan bahawa grade purata peperiksaan SPM pada tahun 2020 lebih tinggi daripada 2019. Jadi sudah terang lagi bersuluh, teknologi digital sangat memberi impak positif dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran murid di sekolah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya serahkan balik kepada pengacara kita, Muhammad Fikri. Baiklah, terima kasih saudara Syamil atas perkongsian tadi. Baiklah, saudara Syamil ada mengatakan bahawa impak positif tersebut berlaku apabila adanya para pelajar ni dapat mengakses maklumat sendiri, membuat nota sendiri serta dapat berkomunikasi secara talian menggunakan Zoom, Meet dan sebagainya. Baiklah, saudara Syaiful, adakah anda bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh sahabat Syamil? Saya bersetuju kerana semua maklumat yang diberikan merupakan fakta yang tepat. Okey, baiklah, terima kasih saudara Syaiful. Baiklah, sekiranya ada yang positif, sudah pasti ada juga yang negatif atau yang buruk dan sebaliknya. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan panel yang kedua iaitu saudara Hakimi untuk menceritakan atau menerangkan dengan lebih lanjut kesan-kesan negatif yang ada sekiranya menggunakan teknologi maklumat ini.
Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Fikri dan juga saudara Syamil yang telah mengutarakan isi-isi penting dan juga pendapat-pendapat daripada tokoh-tokoh yang telah kita kaji sendiri. Baik, saya akan teruskan lagi majlis kita ini dengan impak penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran PDP kepada murid di sekolah. Menerusi orang kata sisi negatifnya sendiri. Baik, sudah pasti di dunia ini di mana kita lihat ada positifnya, iaitu peranannya sendiri, faedahnya sudah pasti ada kekurangan di sebalik peranan tersebut. Baik, jika pelajar diberi peranti di sekolah, sudah pasti banyak kemudahan yang kita dapat menerusi patah perkataan saudara Syamil sebentar tadi. Impak negatifnya adalah seseorang pelajar itu akan hilang fokus semasa PDP berlangsung. Ini kerana peranti ada di tangan mereka. Bagaimana saya boleh mengatakan sedemikian? Ini kerana jika seseorang ataupun seorang guru itu berada di hadapan, sudah pasti seorang guru itu tidak dapat melihat keseluruhan kelas. Terlalu banyak titik buta yang terdapat di situ. Contohnya, saya beri contoh. Okay? Apabila guru itu berpaling ke hadapan untuk mengajar ataupun menulis di papan kenyataan, keseluruhan kelas tidak dapat dilihat oleh guru tersebut. Jadi sewaktu itu, ketika itu, para pelajar yang tidak kira yang berdisiplin, kalau para pelajar tersebut tidak mempunyai disiplin dirinya sendiri, dia akan mengeluarkan peranti itu untuk kegunaan yang lain, bukan untuk pembelajaran. Okey? Dia sudah pasti di dalam peranti pula kita spesifikkan lagi ke dalam peranti tersebut, telefon contohnya, ataupun baru-baru ini kita diberi peranti siswa, kan. Baik, di dalam peranti tersebut sudah pasti memiliki banyak aplikasi. Contohnya ada juga kemudahan seperti kamera untuk merekod video, untuk mengambil gambar. Selain hiburan, aplikasi hiburan yang lain seperti WhatsApp, kan. Aplikasi membeli belah, Shopee, Lazada contohnya. Baik, di situ, di sebalik kemudahan yang diberikan kamera, iaitu untuk merakam video dan sebagainya, mereka mungkin leka boleh juga untuk merakam video mereka di dalam kelas. Ya, tidak memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pembelajaran PDP yang sedang berlangsung. Ini kemungkinan yang besar yang akan berlaku apabila peranti berada di tangan murid-murid. Okey, seterusnya. Kita lihat contohnya. Contoh yang kita dapat, kita boleh lihat. Jika saudara semua menaip di dalam Google ataupun YouTube, kita lihat kerosakan remaja sekarang semakin meningkat kerana peranti. Di sekolah Malaysia kita kini masih tidak dibenarkan, kebanyakan sekolah masih tidak dibenarkan untuk membawa peranti ke sekolah. Hal ini kerana dia mempunyai sisi gelapnya sendiri. Kenapa? Ada juga kes yang agak sensitif dan agak memalukan rakyat Malaysia, di mana kes itu mengandungi gangguan-gangguan seksual contohnya. Ya. Maafkan saya, ini mungkin sedikit kasar, di mana para pelajar mungkin orang kata sudah di dalam Islam sudah balik, kan, sudah pun cukup umur mereka. Di sini mereka akan dia boleh merakam dengan izin kemaluan mereka ataupun aib-aib mereka dan kemudian dikongsikan ke media sosial. Ini perkara yang sangat sensitif dan sangat tidak wajarlah kita lihat pada zaman kini. Ya, terlalu banyak video sedemikian, dan juga artikel-artikel telah mengeluarkan. Bahkan surat khabar juga telah mengeluarkan, majalah-majalah juga telah mengeluarkan, di kaca TV juga telah mengeluarkan amaran berkenaan isu-isu ini.
yang membimbangkan masyarakat zaman sekarang. Baik, kita bergerak ke poin yang seterusnya ataupun isi yang seterusnya. Seseorang pelajar akan berasa tertekan. Okey, kenapa saya mengatakan sedemikian? Pelajar akan tertekan kerana tidak semua pelajar mampu ataupun memiliki kemahiran untuk menggunakan peranti dengan sebaik mungkin. Okey, sebagaimana kita lihat pada masa kini, peranti semakin canggih, semakin hari kian canggih kan. Jadi pelajar yang tidak mengikuti era yang berkembang ini akan ketinggalan. Di mana kita lihat pada masa kini terlalu banyak kemudahan yang diberikan ataupun boleh kita gunakan. Baik, contohnya dulu penyampaian berita hanya melalui artikel-artikel ataupun surat khabar secara bertulis dan juga secara lisan seperti di kaca TV. Tetapi ini juga ketika peranti ini timbul, peranti ini semakin naik, teknologi semakin meningkat, artikel-artikel ataupun surat khabar itu sendiri boleh dilayari di dalam internet. Ya, jika murid-murid itu tidak mempunyai pengetahuan ataupun tidak mempunyai kemahiran untuk mencari ataupun menelusuri bidang ini, sudah pasti mereka akan ketinggalan sedikit daripada yang lain. Okey. Seterusnya adalah di mana peranti ini merosakkan pelajar itu sendiri. Kenapa? Seperti yang kita kaitkan poin yang mula-mula tadi, isi yang mula-mula tadi. Apabila murid-murid itu hilang fokus di dalam pembelajaran, ya, sudah pasti dia menghindari sesi pembelajaran tersebut, di mana tidak fokus, tidak tahu apa yang diajar oleh cikgu tersebut. Di sini hilang satu akhlak yang mulia di dalam Islam, iaitu menghormati guru. Hilang tanda hormatnya kepada guru. Ya, tidak memberi tempuan itu adalah satu yang kesalahan di dalam pembelajaran, di mana murid itu tidak akan mendapat ilmu yang baik, tidak mendapat ilmu yang berkat, ya, kerana tidak mendengar apa yang guru beritahu di dalam kelas. Jadi seterusnya, apabila dipulang ke rumah mereka, kita lihat pula isi yang kedua tadi. Apabila dia tidak faham semasa di sekolah, pembelajaran bermula kerana dia bermain peranti tadi. Apabila dia pulang ke rumah, dia tidak faham untuk mengulang kaji. Jadi jika tidak mempunyai kemahiran dan juga tidak mempunyai akhlak yang baik untuk bertanyakan kepada guru mereka sendiri pula, ini akan menjadi sesuatu yang tidak molek dilihat di dalam masyarakat. Ya. Jadi saya walaupun bersetuju dengan pendapat yang diberikan oleh Syamil tadi, kerana ada sisi positifnya, saya ingin menekankan di mana kita perlu mengambil berat tentang impak-impak negatif ataupun impak-impak buruk yang akan kita dapat apabila kita memberikan murid-murid ini peranti-peranti tersebut. Baik, itu saja daripada saya. Saya rasa saya serahkan semula kepada pengacara majlis, saudara Fikri kita. Baiklah, terima kasih Hakimi atas penjelasan yang diberikan. Baiklah, satu soalan untuk saudara Hakimi. Memandangkan saudara Syamil ada menceritakan ataupun apa kata orang, menjelaskan dengan lebih lanjut tentang kebaikan apabila menggunakan teknologi ini. Dan saudara juga ada menceritakan tentang keburukan teknologi ini. Baiklah, sebagaimana kita tahu, bukan semua murid yang mendatangkan keburukan apabila menggunakan teknologi ini. Malah kita dapat tahu bahawa kemungkinan ada beberapa kes saja di setiap sekolah berlaku kes ini. Jadi maknanya mungkin kes tersebut hanya sedikit sahaja berbanding dengan kebaikan yang ada. Baiklah, mungkin kita dapat lihat di sini keburukan tu hanya segelintir pelajar saja dan pelajar yang lain juga memberi kebaikan. Pada pendapat saudara, wajarkah pertimbangan daripada segelintir ini diambil kira ataupun
kebaikan yang dimiliki oleh pelajar lain ni diambil kira untuk penggunaan teknologi tersebut? Baiklah, terima kasih saudara Fikri. Ya, saya sangat teruja kerana soalan itu berkenaan dengan isi yang saya beri. Baik, pada pendapat saya, kita lihat pepatah dulu, dikeranakan nila setitik habis susu sebelang. Dikeranakan oleh segelintir pelajar sahaja rosak satu sekolah itu. Kenapa? Kerana masyarakat akan pandang serong kepada sekolah tersebut, di mana sudah pasti mereka menyatakan sekolah ini tidak baik. Ataupun pelajar-pelajar di sini ataupun guru-guru di sekolah tersebut tidak baik kerana tidak pandai untuk mendidik dan menjaga murid-murid mereka sendiri. Tetapi namun demikian sebaliknya yang berlaku, di mana disiplin pelajar tersebut sendiri, ya. Jadi saya berpendapat bahawa kita perlu mengambil kira walaupun segelintir sahaja pelajar yang membuat masalah ataupun terbabit dalam isu ini, kita perlu mengambil berat kerana impak buruknya kita akan menanggung semua sekali. Semua sekali perlu berganding bahu memikul impak buruk tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih saudara Hakimi atas penjelasan yang dikongsikan berkaitan soalan tadi. Baiklah, seterusnya saudara Syaiful, bolehkah anda menerangkan serba sedikit tentang ciri-ciri yang ada pada teknologi maklumat dan komunikasi ini? Silakan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi dan panel-panel sekalian. Baiklah, jika kita sebut tentang komunikasi, pasti akan ada yang komunikasi berkesan dan komunikasi yang tidak berkesan. Baiklah, pada malam ini saya akan membincangkan tentang komunikasi yang berkesan dan berhemah. Terdapat 3 ciri yang saya akan utarakan. Yang pertama ialah ciri kesefahaman. Yang kedua ialah ciri perhubungan. Dan yang ketiga adalah ciri keseronokan. Baiklah, mari kita lihat apa itu ciri kesefahaman. Baiklah, bagi mencapai komunikasi yang berkesan, kesefahaman mestilah dicapai, di mana kesefahaman ialah mesej yang disampaikan oleh pengirim diterima dengan baik dan difahami oleh penerima. Setelah penerima menerima maklumat tersebut, penerima akan memberi respon atau tindak balas atau rangsangan kepada maklumat yang disampaikan. Sebagai contoh, dalam bilik darjah, seorang guru meminta murid-murid untuk membuat 2 barisan. Maklumat itu diterima oleh murid, kemudian murid-murid akan bergerak membentuk barisan. Jadi, di situ kita dapat lihat bahawa kesefahaman berlaku antara murid dengan guru. Seterusnya kita lihat kepada ciri yang kedua, iaitu perhubungan. Di mana perhubungan ini dapat memupuk hubungan baik antara pengirim dengan penerima. Hubungan yang baik saya maksudkan di sini adalah kesediaan dan toleransi antara dua-dua pihak untuk menerima kelemahan masing-masing. Contohnya, dalam temu bual atau perbincangan yang kita lakukan sekarang, seseorang itu perlu memahami, contohnya memek muka, sama ada memek muka itu bersetuju ataupun memek muka keliru. Jadi jelas di situ berlaku perhubungan antara dalam perbincangan itu. Seterusnya kita lihat yang ketiga, iaitu ciri keseronokan. Baiklah, bagi mencapai objektif kita iaitu komunikasi yang berkesan, keseronokan ini penting kerana ia dapat membantu komunikasi menjadi lebih berkesan. Contoh yang saya dapat ketengahkan ialah sebagai seorang guru, kita mesti menggunakan teknik pengajaran yang kreatif. Contohnya, kita memberikan teka-teki kepada murid-murid dan jika murid tersebut berjaya menjawab teka-teki itu, kita akan berikan hadiah dalam bentuk mungkin RM1, mungkin juga coklat. Okay. Jadi
apabila murid-murid itu menerima hadiah, mereka akan merasakan keseronokan dan mereka akan lebih tertarik untuk mendengar dengan kita, belajar dengan kita. Jadi, dapatlah kita lihat di situ komunikasi antara kita dengan para pelajar akan berkesan. Jadi, jelas sekali 3 ciri yang saya sebutkan ini amat penting bagi mencapai komunikasi berkesan. Saya harap ini dapat membantu para pendengar dan Baiklah, terima kasih Saudara Syaiful. Baiklah Saudara Syaiful, memandangkan anda ada bercerita tentang ciri-ciri teknologi maklumat dan komunikasi, bermakna ciri-ciri tersebut berlaku apabila pembelajaran secara alam maya ataupun online. Betul? Baiklah, sekiranya ada sesetengah sekolah tidak membenarkan pelajar mereka membawa peranti, bagaimana ciri-ciri tersebut dapat dilaksanakan secara belajar secara lisan atau bersemuka di sekolah? terdapat banyak cara untuk mencapai komunikasi berkesan. Saya tidak dapat untuk mendalami spesifikkan cara untuk mencapai komunikasi berkesan. Tetapi kita dapat mencapai komunikasi berkesan ini dengan melihat kepada situasi tersebut. Contohnya, jika berlaku secara bersemuka, kita mungkin boleh minta murid-murid untuk buat aktiviti bersama dengan kita. Jadi mereka akan lebih mendalami apa maksud yang akan kita sampaikan. Aktiviti yang dilakukan boleh dilakukan dalam pelbagai bentuk yang kreatif dan menarik mengikut kepada kreativiti guru masing-masing. Saya rasa itu saja. Baiklah, terima kasih Saudara Syaiful atas penjelasan tadi. Kesimpulan yang dapat saya lakukan ialah teknologi maklumat dan komunikasi ini mempunyai pelbagai ciri-ciri tersendiri sebagaimana yang dijelaskan oleh Saudara Syaiful tadi, di mana ciri-ciri tersebut bukan sahaja diaplikasikan ketika pembelajaran secara alam maya, malah pembelajaran secara bersemuka juga membantu dalam ciri-ciri tersebut. Selain itu, Saudara Syamil dan Saudara Hakimi ada memberi penerangan tentang impak positif dan negatif tentang teknologi maklumat ini. Pada pendapat saya, impak negatif dan positif ini memang ada pada setiap perkara. Tetapi perkara tersebut bergantung kepada para pelajar itu sendiri, bagaimana mereka menggunakan serta mengaplikasikan sama ada memberi kesan yang buruk ataupun negatif. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.